Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad miftah babi rahmatillah ala ma fi ilmillah salatu wa salaman da'iman bi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar? Pejuang-pejuang semua. Kita mulakan kita punya session Juang, program Juang, The Juang Show hari ini. Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Alhamdulillah. Selamat datang kepada kesemua pejuang-pejuang usahawan semua walau di mana pun anda berada. Sebagai untuk pengetahuan lebih lanjut, alhamdulillah kita telah mengemaskinikan lagi tim juang kita di sini untuk kita memperbaiki kita punya kualiti audio, video dan sebagainya, insya-Allah. Kalau ada apa-apa komen dan sebagainya bolehlah beri, pasal alhamdulillah kita cuba memperbaiki dengan apa keadaan yang kita ada. Alhamdulillah. Pada segmen hari ini ada beberapa segmen yang kita akan bercakap tentang paling penting sekali tentang juang, motivation, tentang semangat kita. Bagaimanakah semua berada sekarang? Bagaimanakah tuan-tuan dan puan-puan sekarang di rumah, walau di utara ke, di selatan ke, macam tu, macam ada masalah sedikit dan kita punya visual ni, mungkin saya punya pasukan boleh tengok apa tentang macam mana. Saya tengok macam ada tak betulnya di sini, tapi boleh, insya-Allah tunggu sebentar tuan-tuan dan puan-puan. Tadi kita punya Perdana Menteri telah pun menginformkan tentang pertambahan lagi. Kita punya lagi 2 minggu kita bertambah. Tunggu sekejap tuan-tuan. Kita tunggu sebentar sementara kita tunggukan kita punya tim untuk membetulkan sikit. Okey, ada lagi sedikit error di situ. Tak apalah. Kita mulakan dengan apa yang kita ada sekarang ini. Sebagai langkah pertama, tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan kita punya segmen kita pada hari ini dari segi bagaimanakah keadaan kita sekarang. Bagaimanakah setelah ditambahkan lagi beberapa hari ataupun 2 minggu lagi bertambah, ya, kita punya perintah kawalan, dan saya rasa dah masuk minggu ke berapa, sememangnya kita akan menghadapi cabaran yang tinggi. Macam mana keadaan kita sekarang, tuan-tuan dan puan? How's everybody holding up? Saya rasa sebagai saya sendiri pun tengah cubalah ni, tuan-tuan dan puan. Tengah mencuba untuk tengah mencuba untuk kita perbaiki diri sendiri, tengah cuba untuk struggle untuk memikirkan apa akan berlaku, macam mana nak jadi, apa akan terjadi. Hari demi hari berlalu dengan pertambahan kita punya kerisauan dan keresahan berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Every day benda ni berlaku, dan kalau bila bertambah macam usahawan ni lain, tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh sharekan dengan kita sekali. Memang usahawan ni dari kategori sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh kategorikan, bukan nak bezakan ke apa, cuma kita kena bezakan juga kan, antara elemen-elemen yang tengah difikirkan oleh usahawan sekarang ini, pasal ada perbezaan dia, peranan ataupun tekanan kejadian yang berlaku sekarang ini, khususnya kepada usahawan, businesses all over the country. Untuk ada, of course, semua orang akan, semua pihak, semua individu akan terasa kesannya ini. Memang betul, tuan-tuan dan puan-puan, memang betul. Tetapi ada perbezaannya.
kepada sesiapa yang bekerja di kerajaan dan GLC, mungkin kerisauan ke semua orang lah dari segi kesihatan. Harap-harap semua dalam keadaan yang sihat, menjaga diri, social distancing penting. Tapi boleh katakan kerisauan dekat situ. Pasal tidak ada kurang kerisauan daripada gaji, daripada kerja, kerja di rumah kerajaan dan juga GLC. Semua kerja gaji jalan. Bila kita kembali balik, kita kembali balik. Jadi dia mungkin kerisauan, memang betul risau, tetapi lebih risau kepada kesihatan dan sebagainya. Tetapi usahawan lain, tuan-tuan dan puan-puan. I mean, semua rakan-rakan seperjuangan saya boleh share sekali. Tidak kira apa bangsa pun, Melayu, Cina, Chinese, Indian, semua ada kerisauan ini bila jadi usahawan. Pasal sekarang ni, keadaan yang sekarang ini dengan keadaan tertutupnya, kita tak boleh berniaga. Tapi kita tahu terpaksa, kita faham. Cuma kita berdepan dengan sesuatu yang luar biasa. Penurunan sales yang mendadak. Ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, ada yang 100%. Walaupun keadaan kalau kembali lagi lepas ini macam mana? Keadaan pun tidak akan terus naik. Jadi untuk semua businesses, dia merupakan satu perubahan, satu ujian yang lebih tinggi lagi. Lebih kuat lagi. Kerana dia lebih tertekan kepada ekonomi, kepada perubahan yang sekarang ni. Realiti baru sekarang. Realiti baru dari segi kita punya perwatakan, dari segi social distancing, tidak boleh bersalah. Memang betul. Itu realiti baru. Kesihatan. Tapi realiti ekonomi, realiti also satu yang penting yang patut kita fikirkan juga. Kerana inilah kesan dia. Walaupun berniaga dengan isteri dan suami, berniaga di rumah sekarang ini. Macam mana sekarang ini perjualan? Ada 3, 4, 5 bekerja macam mana? 3, 40 macam mana? 3, 400 macam mana? Pasal perniagaan tidak akan kembali pulih dengan serta-merta. Jadi, ini perbezaannya yang kita semua sekarang tengah bincang-bincangkan sekarang. Betapa hebatnya ujian ini. Betapa kuatnya tekanan ini. Dan lebih lama kita tak menentu macam ini, lagi susah. Tetapi ini realiti, tuan-tuan dan puan-puan. Memang tak ada apa kita boleh buat. Cuma saya nak tekankan ada perbezaannya. Dan untuk businesses dia different, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk businesses kita lain. Kita selamat datang kepada semua pejuang-pejuang. Kita nak bincangkan sedikit tentang realiti sekarang ini yang ada kepada dunia usahawan sekarang. In the business world right now, the world has changed. It is no longer the business world that we thought it was. Dunia bisnes berubah. Perubahan mendadak. Kalau kita tengok kepada stock market dan sebagainya, penurunan yang berlaku setelah big crisis tahun 2008 ke, 97 ke, dot-com crisis di awal 90-an ke, stock market turun dalam masa setahun. Sekarang ini turun dalam masa 1 bulan sama dengan setahun punya penurunan. Kesan yang begitu hebat kepada ekonomi, kesan yang begitu tinggi kepada perniagaan-perniagaan semua. Walaupun, maknanya kesan ini akan dah sampai, dah ada. Dan dia tidak akan berubah, dia tidak akan meningkat dengan cara yang cepat. Kita perlu iktirafkan ini. Economic tsunami has come and will come in the second wave. Kerana berapa banyak dah perniagaan mungkin setelah pun tutup. Rakan-rakan saya call, saudara mara saya dah tutup dah, tuan-tuan. Dah tutup dah. Pasal tak boleh tahan, 1 bulan tak boleh tahan. Untuk sesebuah perniagaan dia mungkin berbeza. Untuk yang berniaga sendiri dengan 2-3 pekerja, dah habis dah. Ada yang dah buat keputusan untuk tutup dah. Ingat, setiap perniagaan merupakan satu entiti yang menjanakan ekonomi. Walaupun sesebuah perniagaan isteri dan suami berniaga di rumah, dengan menyara hidup sendiri, tetapi dia membeli barang. Dia membeli material, memberi produk daripada kilang yang lain. Kilang juga menjual kepada banyak usahawan yang berniaga sendiri daripada rumah. Walaupun isteri dan suami berniaga, kadang-kadang dengan anak sekali, kadang-kadang ada 2-3 pekerja. Setiap satu merupakan satu faktor yang menjanakan ekonomi negara. Dan sekarang satu-satu jatuh. Satu-satu bagai bintang-bintang yang hilang di langit. Bintang-bintang ekonomi inilah yang menyinari, tuan-tuan dan puan-puan, suasana ekonomi satu negara. Setiap satu usahawan merupakan satu bintang yang menerangi. Ada yang bintang kecil, ada yang bintang besar,
Ada yang macam matahari punya bisa besar kan. Tetapi setiap satu ahli perniagaan, setiap satu usahawan, tak kira apa bangsa pun, merupakan bintang-bintang yang menyinari negara itu dengan sinar ekonomi. Sekarang bintang-bintang itu ada yang dah malap, ada yang dah tak ada dah. Setiap hari berlalu, setiap minggu berlalu, setiap bulan berlalu, akan kehilangan kita bintang-bintang ini. Dan bukan senang kita nak menjanakan balik. Cakap senang. Usahawan kita tahu semua kan, abang-abang, adik-adik, kakak semua yang dengar, yang berniaga, kita tahu betapa hebatnya sekarang ini. Kita akan bincangkan insya-Allah kejap lagi dari segi kita punya segmen-segmen yang lain. Pertama, kita bercakap macam mana, apa khabar? How are we holding up? Memang susah. Memang keadaan kita tertekan sekarang ini. Memang keadaan kita keadaan yang depressed. Tengah mencuba daripada rumah. Macam mana? Kita ni bukan GLC besar lah. Betul, tuan-tuan dan puan-puan. Kita bukan GLC besar yang boleh jalankan gaji, yang boleh teruskan selepas ini. Kita tak nampak 1 bulan tu lagi. Kita bukan sebegini. Peniaga-peniaga, usahawan-usahawan, businesses, retailers, service providers, contractors, suppliers, manufacturers, berbeza-beza, tetapi kita tak boleh nampak. Pasal kita dalam kerisauan, dalam kemurungan, dalam kebingungan. Jadi kita kena fokuskan diri. Macam mana kita nak dapat balik kita punya confidence ni, tuan-tuan dan puan-puan? Macam mana? Ini merupakan satu cabaran yang tinggi dan hebat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita di Juang sini kita nak mengumpulkan supaya kita boleh bincangkan tentang perkara ini. Di samping kita memberikan semangat juga sebagaimana yang boleh. Kita berdepan dengan realiti, berdepan dengan satu cabaran yang hebat. Apa patut kita buat, tuan-tuan dan puan-puan? Macam mana kita nak buat, tuan-tuan dan puan-puan? What are we to do? Kalau kita punya bank account tinggal 20,000, perbelanjaan kita 1 bulan 40,000, macam mana buat? Kalau bank account tinggal 50,000, nak menjana 50,000 ni banyak, tetapi kita bulan-bulan perniagaan, kos jalan. Kos semua jalan, bukan semua tempat rental dah berkurang. Kos daripada kita punya pekerja satu bahagian saja. Kita ada kos-kos lain, hutang-hutang lain, tanggungan lain yang lebih operating expenses for the businesses. Bukan nak komplain lah, tuan-tuan puan-puan, betul. Kita nak nyatakan yang hakikatnya sahaja. Usahawan pun tahu dan faham, komplain will not get us anywhere. Cuma kita nak menyuarakan kita punya pendapat bersama. Pasal ini akan kita bincangkan sedikit kejap lagi dari segi kita punya segmen kita. Segmen pertama kita pada hari ini, tuan-tuan puan-puan, macam mana mendapatkan kita punya motivation. Macam mana dapatkan kita punya semangat di masa dan di waktu amat-amat susah untuk mendapat semangat itu. Amat-amat susah untuk thinking positive every day when you at home. You tahu tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu tidak ada masuk revenue. Memang kerajaan cakap bersabar, memang kita pun bersabar, memang kita faham. Tetapi saya di sini kita nak bercakap tentang bagaimanakah emosi dia seorang usahawan sekarang ini. We have to find a way. Kena cari jalan walaupun jalan tak nampak. Walaupun nampak macam tak ada jalan. Di sini kita bercakap pasal segmen kita motivasi. Mungkin kita boleh tengok klip sedikit yang dibuat oleh pasukan saya. Yang insyaAllah kita akan teruskan dengan mengeluarkan banyak-banyak video klip motivation. Mudah-mudahan insyaAllah dapat memberikan sedikit semangat. Sekarang ni kita cakap pasal segmen motivation untuk kita keep fighting. Teruskan perjuangan kita. Mungkin pasukan saya boleh dah ready. Boleh teruskan untuk tunjukkan, paparkan kita punya video. Yang kita ada banyak video. Kita ada banyak video yang kita tunjukkan. InsyaAllah kita buatkan kat rumah ni kan, kat dalam dapur ke, kat dalam. Teruskan. Listen to me very closely. You can write everything down if you want to. Be brave enough to write every one of your goals down. But I'm going to tell you something. Life's going to hit you in your mouth and you got to do me a huge favor. Your why has to be greater than that knockdown. Listen to me, many of you right now, life's got you up against the rope and you got to do me a favor. Like, you can't give up. You can't give in. Listen to me, if it was easy, everybody would do it.
And if life's got you backed up, I need you to do what Buster Douglas did. Buster Douglas started fighting back. He said, I know you knocked out 30 other people before me, but I won't be the 31st. You gotta tell life, I don't know who you've been dealing with, but you ain't dealt with me. You gotta tell bankruptcy. You gotta tell divorce. You gotta tell sickness. I don't know who you've been dealing with, but you come up against the wrong one this time. I'm saying this to you. As you're going through your go-through and you ready to quit, you ready to give up, you ready to give in, because it don't look like you think it should look. When you in your dark place and they about to take over the whole place, you got to start thinking in ways you never thought before. I'm telling you right now because I care about you. I'm telling you right now because I've been there. I've done that. You've been in it for 3 years and you about to quit. Hoes. You've been doing it for 5 years and it don't look like you think. You put all your money in it. Selama tempoh 2 minggu ini, saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Stay at home. Dalam pada itu, hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan Sri juga Aman Bayan mendapati lepas hanya diperintah tutup bermula 29 Mac sehingga 1 April selepas ingkar terhadap aturan ditetapkan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. penutupan terbabit yang bermula 7 malam sehingga 7 pagi berkenaan juga dilaksanakan di Cameron Highlands. Hanya premis menjual barangan keperluan harian iaitu pasar raya, pasar awam, kedai runcit dan kedai sebenarnya dibuka seperti biasa. Adakah kita akan dapat? Kita kembali tadi kepada apa yang saya katakan sekarang. Memang kita faham kerajaan prihatin tentang kita betul. Program telah pun dilancarkan betul. Dan juga dengan berbilion-bilion nilainya kerajaan telah pun melancarkan. Sekarang ini kita nak berbincang tentang
bila boleh dapat ni? Apa? Boleh dapat ke? Tuan-tuan dan puan-puan, siapa-siapa pejuang-pejuang usahawan di luar sana, bolehlah share juga dan juga berkomen di kita punya Facebook sekarang ini. Kita tengah live stream. Boleh memberi komen. Ada tak yang dapat dah apply kan bank? Boleh bagi pendapat. Dah apply ke? Apa cerita dia application tu? Dah dapat ke? Dah dapat ke belum? Macam mana? Pasal ini merupakan satu dia elemen yang kerajaan telah pun memutuskan, telah pun menjalankan, tetapi sekarang lebih berkisarkan kepada dapat ke tak dapat. Ini kita bincang bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Pasal ini merupakan perkara-perkara yang penting. Dalam segmen ini, segmen suara. Kita punya voice sebagai usahawan-usahawan semuanya. Amat-amat penting untuk kita ada saluran nak bersatu sekarang tuan-tuan dan puan-puan. Kerana kerajaan perlu mendengar kita punya pendapat. Kerajaan nak dengar tetapi kena ada saluran yang kerajaan boleh dengar. Kalau saluran cakap semua okey, semua tak ada hal, semua dapat, loan dapat, bila-bila ni akan dapat, bisnes dapat, okeylah. Kalau begitu kita pun happy tuan-tuan puan-puan. Tetapi adakah saluran itu untuk kerajaan, untuk Perdana Menteri dapatkan kisah sebenar-benar dia yang berlaku dekat bawah ni sekarang ni. Ini yang kita nak bincangkan tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang kita katakan, please everybody, tolong share kepada kawan-kawan yang berniaga, kepada usahawan-usahawan semua, pasal kita perlu bersatu sekarang ini untuk kita mengeluarkan suara kita. Dapat ke tidak? Pasal banyak program yang kerajaan lancarkan dari segi upah, skim upah dan juga dari segi kita punya loan dan kerajaan akan memberikan garanti. Daripada BSN ada, salah saya setinggi 75,000 dan juga ada SRF setinggi 1 juta dan malah lebih lagi ada dengan dana jamin nanti. Jadi sekarang ni siapa dah dapat ni tuan-tuan dan puan? Pasal kita amat risau dan resah. Ada tak siapa-siapa yang dengar ni dah dapat? Boleh kata keluarkan, masukkan dekat FB kita. Dah proses ke belum? Kita amat-amat merisaukan. Ini amat-amat merisaukan kita tuan-tuan dan puan-puan pasal kita punya kepercayaan dan trust kepada salurannya kurang. Ini berasaskan kepada kita punya tahun-tahun punya pengalaman lah. Siapa yang dah berniaga 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, apa cerita dia? Deal dengan bank macam mana? Boleh dapat? Kan? Adakah dia documentation tu dah dipermudahkan? Minta auditor report, minta sebagainya. Mungkin betul kena minta, tapi kalau tak ada macam mana? Let's talk about this ya tuan-tuan puan-puan. Kalau enterprise macam mana? Kalau tak ada macam mana? Ada lagi bank-bank yang requirekan, yang memutuskan bahawa kalau bukan dia tak pernah bagi facility kepada syarikat itu, tak boleh apply SRF. Itu macam mana pula? Macam mana? Banyak syarikat-syarikat, usahawan yang belum ada facility dengan bank. Banyak tak ada. Macam mana yang tak ada ni? Ada puluhan ribu, malah mungkin ratusan ribu. Yang berniaga di rumah macam mana? Yang enterprise macam mana? Yang sediaan berhad macam mana? Yang tak pernah ada facility dengan bank macam mana? Berapa cepat boleh dapat? Ada dah dapat ke? Sila nyatakan tuan-tuan dan puan. Ada tidak? Pasal let's share this. Ni segmen suara. Kita bertujuan untuk memanggil semua. Calling all SMEs, calling all businesses. Calling all businesses. Everyone. Seluruh Malaysia, saya kira memanggil anda bersemua. Supaya kita boleh mengeluarkan pendapat kita. Kita boleh mengeluarkan rintihan kita. Kita boleh mengeluarkan kita punya pendapat. Kita punya maklumat. Merayu, tidak. Kita tak mau merayu. Kita tidak mau merayu. Kita merayu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita request secara adab, secara beradab, secara tertib. Tetapi kita kena menyatakan hakikatnya. Kita kena menyatakan apa yang berlaku sekarang ini di bawah. Siapa dah dapat sekarang ni? Ada dikeluarkan oleh kita punya SAB Association juga ada 1,000 lebih dah proses. Tapi dia kata 1,000 lebih dah approve. Tapi tu pun dah approve belum dapat lagi. Siapa 1,000 lebih ni? Saya punya kawan-kawan tak adalah. Kawan aku tak ramai sangat. Tapi banyak juga peniaga. Saya punya klien pun ada. Tak ada seorang pun dapat lagi. So mungkin yang dapat tu memang syarikat-syarikat yang dah dapat sebelum ini yang memang sudah ada facility. Bagus. Good for them. Kita tidak mau mengatakan tak patut dapat. Kita ni macam mana? Kita ni. Engkau, aku. Engkau. Kan? Abang-abang kita, pakcik-pakcik kita, rakan-rakan kita, kontraktor-kontraktor kita, kontraktor kerajaan, G4, 5, 6, 7, G1, 2, 3, pembekal, perolehan. Macam mana? Siapa dah dapat sekarang ni? Boleh angkat tangan. Angkat tangan dekat Facebook.
Boleh cakap saya dah dapat, siapa dapat? Mari. Yang dah apply tak dapat, dah dapat ke? Dah dengar cerita ke? Dah bagi dokumen ke? Macam mana? Kita bukan nak mengata yang buruk, tuan-tuan dan puan-puan. Kita cuma nak menyatakan yang kritikal sekarang ni. Sekarang ni keadaan kritikal, tuan-tuan dan puan-puan. Kita semua tahu. Kita nak menyatakan kepada pihak kerajaan. Memang pihak kerajaan telah membuat satu program yang bagus. Cuma kita risaukan sekarang. Kalau lambat sampai macam mana? Seolah-olah seorang pesakit COVID yang berada di hospital, yang tidak ada masa. Begitulah juga usahawan-usahawan dan peniaga-perniagaan yang tengah sakit sekarang ni. Every day, every week, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, penting. Memerlukan talian hayat ini yang kerajaan telah putuskan. Kalau kita tengok kepada negara-negara lain, tuan-tuan dan puan-puan, di UK, boleh tengok. Dan dah putuskan, dah dapat. Ada syarikat dah dapat dah. Kita PM dah putuskan, siapa dah dapat sekarang ni? Boleh angkat tangan tak? Yang dah apply tu, mungkin yang dah approve tu syarikat besar. Syarikat kecil, siapa dah approve sekarang? Kecil tu macam mana? Saya tak tahu. Mungkin kita punya 20 pekerja, 30 pekerja, 5 pekerja, 4 pekerja, 55 pekerja, 80 pekerja. Ni kecil kiranya. Jualan yang mungkin satu bulan 20,000, 30,000. Satu bulan 200,000, 300,000. Kos besar. Besar. Siapa dah dapat sekarang ni? So, kita menyarankan kepada sesiapa yang pendengar di sini, ayolah peniaga-peniaga semua. Jika ada masa kita kena berkumpul, inilah masanya. Jika ada masa kita nak bersatu, inilah masanya. Tanpa mengira bangsa, kaum dan sebagainya. Kita sebagai usahawan kena bersatu sekarang. InsyaAllah kita nak jadikan juang sebegini. Kita cubalah tuan-tuan perempuan. Apa kita boleh buat pun. Ini kita boleh buat, kita cuba. Dengan bersatu, kita boleh highlightkan kepada kerajaan. Tak dapat lagi ni, macam mana? Pasal kita risau. Kita risau. Dari segi requirement, adakah bank-bank sanggup menurunkan syarat-syarat kelayakan? Ada tak bank-bank dah pun keluarkan press release, akhbar dan sebagainya untuk menyatakan kita telah turunkan sekarang. Marilah usahawan-usahawan semua apply dengan kami. Kita risau tuan-tuan dan puan. Kita risau pasal contoh ini ada basis. Look at other countries. United States and Europe, UK khususnya, di mana mendapat banyak cabaran dari segi proses pemberian. Kerajaan dah putuskan dia beri. Dia beri ini tunggu sekejap puan, saya tengok pasal ada color keluar kuning sekejap, keluar biru sekejap. Okey. Jadi, macam mana sekarang ni? Jadi, kita harapkan usahawan-usahawan semua boleh layari kita punya Facebook. Kita ada juga kita punya registration untuk juang. Kita ada juga untuk kita punya questionnaire. Apa boleh buat? Apa kita boleh buat tuan-tuan dan puan-puan sebagai usahawan? Ini saya tengah bagi satu cadangan sekarang. Saya tengah beri satu cadangan. Di sinilah kita menyarankan semua berkumpul dari segi internet, Facebook dan sebagainya. Kena kita dapatkan apa cerita dia. Siapa dah dapat? Kan? Ahmad bin Abu Enterprise, Muhammad mana-mana sektor. Ahmad Abu Enterprise ke, Ahmad Abu Zain Berhad ke, Ali Enterprise ke, Ali Zain Berhad ke. Macam-macam syarikat nama ada kan. Walau apa bangsa pun, sila. Dipersilakan masuk kepada kita punya Facebook, kepada kita punya juang. InsyaAllah kita ada kita punya website nanti. Kumpulkan. Kita nak kumpulkan sekarang. Kita nak highlightkan pasal saya rasa dengan kerajaan yang bagus Alhamdulillah sekarang ini, kalau dia dapatlah kita punya suara. Kalau dia dapatlah kita punya, dia dengar kita punya, pasal sekarang dia susah dengar. Pasal dia dengar kat keliling dia saja. Mungkin cakap betul atau tidak. Kita berharapkan betul. Tetapi apa on the ground ni yang ada sekarang, kita sekarang ni takutlah. Pasal kita tak nampak ada sinar cahaya. Ingat untuk bisnes kecil lain. 1 bulan dah habis dah. 2-3 minggu dah bungkus dah. So 2-3 minggu tak dapat pembiayaan macam mana? Kita MCO lagi 2 minggu, kita faham. Terpaksa kita tanggung ni tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi poin yang paling penting kita nyatakan sekarang ni adalah
dapatkah kita merasakan program-program prihatin yang telah diputuskan oleh kerajaan? Dapatkah kita dapat? Ada tidak syarat-syarat kelayakan dikurangkan? Ada tidak syarat-syarat documentation dikurangkan? Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Marilah kita berbincang dan juga saya harapkan semua boleh bagi input. Sila bagi input. Pasal kita amat-amat perlukan ini. Kita nak memanggil sekarang ini usahawan-usahawan, peniaga-peniaga walau di mana anda berada, sila, now is the time. Time untuk kita bersatu. Pasal kita kena bersatu. Kalau kita tak nak bersatu pun, apa choice kita ada? Sebagai usahawan, cuba kita fikirkan. Kita bersatu bukan pasal apa, pasal nak hidup. Pasal the business community perlu ada suara, tuan-tuan dan puan-puan. Business community. Kita punya usahawan-usahawan, kita punya peniaga-peniaga, perlu ada suara. Suara yang insya-Allah boleh disalurkan dan boleh dengar pekerjaan. Saya mencadangkan supaya inilah dia Juang TV akan buat. InsyaAllah kalau ada lain pun kita boleh join sekali. Tak ada masalah. Tak ada peduli pun mana-mana orang buat. Yang penting kita boleh sampaikan kepada kerajaan tentang perkara ini. Siapa dah dapat sekarang ini? Bila cepat boleh dapat sekarang ini? Bila kita komplain banyak macam ni pun memang tak best juga. Betul. Komplain ya. Kita nak highlightkan the criticality. Kalau tak highlightkan sebegini, orang tak dengar lah. Bukan kita nak memburukkan mana-mana pihak. Tidak. Tengah bercakap sekarang tentang reality dia. Dah masuk dah 1 bulan. Dah 1 bulan ke kita dah MCO? Saya rasa mungkin dah juga. Siapa dah dapat sekarang ni? Siapa dah dapat program prihatin? Siapa dah dapat? Harap-harap kita boleh dapat dengan cepat. Pasal every day, every week yang berlalu, bintang-bintang ini malap dan hilang. Bisnes kalau dah hilang, tuan-tuan dan puan. Kita kena buat keputusan dengan cepat. Senanglah cakap, nak kena maintain bekerja. Betul. Habis duit tak masuk macam nak maintain. Anak bini aku macam mana? Nak makan apa ni? Nak makan apa? Betul, tuan-tuan dan puan. Kita memang nak maintain kan? Siapa nak buang bekerja, tuan-tuan dan puan? Kalau kita sebagai syarikat, kita tak nak buang bekerja. Kita nak teruskan. Kita bukan macam syarikat-syarikat besar. Semua orang pun tahu. Tengok lihat kepada sejarah lah. Big company, private atau GSC, ada juga buat VSS dan buang orang pun. Bukan tak ada. Bukan tak ada ke? Tengoklah sekarang ni pun. Di Amerika Syarikat, tak salah saya, dah lebih kurang 15 juta unemployment berlaku dalam masa 2, 3, 4 minggu ini. Jangan kategorikan SME sama dengan GSC. Peniaga ni lain. Businesses are different. SMEs are operating at different capacity. Mana ada SME tak nak simpan pekerja? Kita bukan ada berjuta-juta lah bank account, tuan-tuan puan. Nak boleh tahan. Okey tak apa, 2 bulan alright. Continue. Potong orang. Kita setiap bulan. Ni ada. Bulan-bulan mau makan kan? Bulan-bulan kita berjuang. Setiap hari kita berjuang. So, kalau kita boleh simpan pekerja, kita nak simpan pun. Siapa tak nak? Tidak boleh mempermudahkan dan memperkecilkan usahawan-usahawan SME punya kondisi. Kalau kita boleh bertahan, kita nak bertahan pun. Siapa tak nak bertahan? Tak ada bekerja, mana boleh bertahan? Kita pun nak ada bekerja. Kita pun nak ada bekerja kan? Kita pun nak teruskan kita punya perniagaan. Jadi kita harap-harap kerajaan dapat menyampaikan pasal daripada on the ground sekarang sini, bila kita tengok dekat bawah, kita amat-amat risau. Boleh ke kita dapat pembiayaan ini? Banyak documentation kadang-kadang banyak minta, tetapi kadang MCO susah nak dapatkan report dan sebagainya. Ada yang tak terkini, ada yang tak sebagainya, tak terkini macam mana? Matilah. Biar matilah orang ni kan. Adakah itu? Kita kena berdepan dengan keputusan-keputusan sebegini. SME sekarang ni, siapa yang ada punya audit report dia lengkap? Ada yang lengkap, ada yang tidak. Up to date ke tidak? Kalau katakan tak up to date, katakan kan, ada yang tak up to date, tak sempat. Macam mana nak up to date kan sekarang? So, pergi bank, cancel, reject, mati lah. Tapi perniagaan mungkin bagus. Kan? Keputusan yang amat-amat, siapa nak buat keputusan tu? Kita biarkan saja dekat bank, okey, reject. Takkan kita nak pergi meminta merayu balik, nak pergi jumpa ahli politik, pergi telefon, pergi apa. Tak boleh lah buat macam ni. Jadi,
kita berdepan dengan situasi di mana dikatakan juga oleh Persatuan Association SME, harap-harap bank boleh kurangkan dia punya tahap-tahap kelayakan. Every day, setiap minggu berlalu, mungkin 10, 20, 100 bisnes tutup. Dengan itu, bawa sekali employment, economic impact, semua. Tak ada masa sekarang ni. Frontline ekonomi start dengan businesses sekarang ini. Frontline kesihatan start dengan hospital. Alhamdulillah, kita nampak ke Malaysia antara yang terbaik. Satu benda yang amat mengagumkan. Alhamdulillah, beraninya dan kuatnya kita punya doktor-doktor dan nurse dan kita punya polis dan askar. Memang Alhamdulillah. Frontline yang bergiat untuk memastikan negara kita dalam keadaan sihat. Alhamdulillah, well done. Tak cakap well done pun, saya cakap daripada rumah aja pun memang tak cukup . Tak cukup. Kita betul-betul menghargai lah. Nampak kan? Kita betul-betul happy lah, bersyukurlah. Tu pasal kita kena buat kerja kita duduk rumah, jangan keluar. Jangan duduk keluar. Kesian dia orang ni. Kita nak kena keluar. Itu frontline adalah frontline health. Frontline ekonomi macam mana tuan-tuan dan puan? Siapa sekarang ni bergesa-gesa frontline ekonomi untuk bagi dapat ni? Pasal kematian syarikat, syarikat tertutup dah ada. Employment dah naik, nombor syarikat mati dah ada. Syarikat tutup lah kan? Siapa bergiat sekarang? Di manakah frontline-nya? Mungkin frontline ni kita harapkan penyaluran oleh kerajaan ini. Kerajaan dan juga kepada bank-bank. Ini yang kita risaukan. Pasal setakat ini tak ada syarikat dapat lagi. Kenapa tak ada syarikat dapat lagi sekarang? Kenapa ini tidak diperkatakan sekarang? Kenapa tidak diukur? Berapa syarikat dah dapat? Dah dapat duit. Duitnya. Kenapa tak buat press release? Tunjukkan dekat usahawan-usahawan semua kat TV lah. Bagi usahawan confident. Saya sarankan ini juga kepada kerajaan. Usahawan-usahawan perlu ada confident. Sekarang ini apa dikatakan confident kurang. Apa kita nak buat sekarang? Saya sarankan kerajaan. Harap-harap siapa yang lihat ini, kerajaan dan sebagainya. Satu cara yang bagus. PR-kan ini. Buatkan press release. Tunjukkan syarikat-syarikat yang dah dapat. Bagi confident ke orang lain ni, sabar. Proses, jalan, kasih masuk, dapat. Tengoklah syarikat-syarikat yang dapat ni. Buat inilah PR program, nak bagi confident. Orang dah rumah seminggu, 2 bulan ini, dengan apa kepala dengan, tu macam mana kita nak maintain pekerja sekarang? Kalau kita nampak ni macam mana ni, kerajaan dah buat program, tapi macam mana dia dapat ni? Kalau kita call bank dan sebagainya, mungkin okey, hantar dokumen dulu, nanti kita reply kat kau, nak tunggu guarantee scheme sebagainya. Habis terus. Mana dapat confident? Keluarga kita nak macam mana? Dan juga jangan lupa usahawan-usahawan telah melaburkan puluhan ribu, ratusan ribu, berjuta-juta. Jangan memperkecilkan ini. Jangan memperkecilkan ini dari segi tidak tanduk kita sekarang. Bukan kita nak komplain tuan-tuan dan puan. Ini kita menyatakan hakikatnya. Usahawan semua boleh tahu. Usahawan-usahawan semua. Pejuang-pejuang semua. Anda boleh nyatakan sekarang. Apakah realitinya bila kita berdepan dengan pembiayaan daripada bank? What is the reality? Kita semua tahu. Panggil aja. Boleh kita bincangkan. Panggil 20 orang. Tanya. Okey, kau pernah dapat kat bank ke? Pernah dapat ke? Pernah proses ke? Pernah dapat ke? Macam mana? Apa cerita dia? Kita risau sekarang ini. So, satu daripada saranan kita untuk kerajaan, keluarkanlah PR program, press release sebagainya. Dekat rumah pun boleh. Orang dapat loan tu buat Zoom sikit. Saya dah dapat dengan bank sini. Alhamdulillah. Jangan risau. Kena ada kempen bagi confident. Untuk businesses. Untuk health. Seperti mana di health. Seperti mana kempen, kita buat kempen sebagai kita punya kempen health. Kesihatan. Tiap-tiap hari kita punya DG, Alhamdulillah, mengatakan banyak dah pulih. Nombor dah turun. Bagus. So, kita happy. Kita rasa kita Alhamdulillah. Ekonomi macam mana tuan-tuan puan? Macam mana pula? Siapa dah dapat sekarang ni? Mana bisnes dah selamat sekarang ni? Mana bisnes dah terkubur sekarang ni? Kita pun tahu banyak. Banyak dah tutup dah. Jadi perlu ada kempen ini untuk bagi confident. Confident matters. Let me tell you why. Saya rasa banyak pakar-pakar kewangan, pakar-pakar yang duduk-duduk di bangunan-bangunan tinggi, whether you are in working in stock market, economy, analysis dan sebagainya. Confident matters. When confident is low, confident ini adalah penyebab dia ekonomi tak berfungsi. Confident matters. Stock market yang besar, confident tinggi, bull bear orang cakap kan, confident.
Sekarang ni confident business community extremely low. Macam mana sekarang? We have to manage this confidence. Kita kena berikan confidence kepada usahawan-usahawan kita, kecil ataupun besar. Jangan tidak mau compare kan. Kau dapat, aku tak dapat. Tak boleh tuan-tuan puan-puan. Sekarang usahawan semua kita kena bersatu. Kita dapat bantuan yang kerajaan telah putuskan itu saja. Kerajaan telah putuskan. Alhamdulillah. So kita nak dapat. Itu aja tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita boleh dapat, okey. Kalau syarikat-syarikat boleh dapat, kita boleh teruskan. Betul, kita boleh buat keputusan. Keputusan yang amat-amat susah untuk dibuat. Mengambil risiko. Untuk keluarga kita masih makan, masih dapat rezeki, masih dapat continue kita punya perjuangan ini. Untuk masih laburkan, untuk masih simpan pekerja lagi. Tapi mana nak dapat confident ni tuan-tuan puan? Mana nak dapat confident ni sekarang? Kalau program dah disampaikan, saya sarankan kerajaan buat kempen. Tunjukkan kepada kita, mungkin ada dah dapat. Boleh buatkanlah. Kita tak confident sekarang ni. Dan bila tak confident ni, keputusan akan berdasarkan kepada kita nak hidup lah. Tidak boleh mempersalahkan SME atau sebagainya. Dah labur dah berpuluh ribu atau ibu dah masuk gaung dah. Takkan nak salahkan lagi. Betul? Tidak boleh. No time. Tidak ada usaha SME nak semua buang pekerja. Tidak ada. Mana ada pekerja lah yang menyediakan kita punya pendapatan. Pekerja pun satu cabaran tuan-tuan puan-puan, adik-adik, abang-abang, pakcik-pakcik. Boleh share dengan kita sekali. Cabaran tinggi pekerja. Nak ada, boleh buat tak boleh buat, dia deliver ke tidak dan sebagainya. Tapi ini risiko bisnes. Kita faham. Jadi sekarang ini adalah berbalik kepada bagaimanakah. Saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kepada kita punya Facebook, sharekan dengan kawan-kawan, kumpulkan balik. Kita akan buat insya-Allah next week every day. Please send. Untuk siapa? Untuk saya, untuk you, untuk you, untuk you, untuk you, untuk you, untuk you, untuk you. Kita cubalah. Manalah tahu. Kita kumpulkan, kita bagi highlightkan suara kita kepada kerajaan. Kerajaan prihatin. Package prihatin, kerajaan dah putuskan. Kerajaan dah putuskan. Tapi kerajaan berdepan dengan cabaran tinggi. Adakah dia punya distribution, saluran-saluran untuk menyampaikan program ini efisien ke tidak? Lebih-lebih lagi kalau saluran-saluran ini saluran yang private, yang ada dia punya kena jaga dia punya balance sheet, nak jaga dia punya asset, liability, keuntungan dan sebagainya. Bolehkah kita mempercayai sehabis-habisnya? Kita harap kita boleh. Tunjukkanlah from the numbers, kita boleh dapat tahu. Berapa banyak dah usahawan-usahawan dekat Kedah dapat sekarang ni? Dekat Johor Bahru. Apa jenis usahawan dapat? Yang tak bagi akaun ada dapat? Nak bagi akaun, nak bagi aset, nak bagi sebagainya ada dapat? Macam mana dapat sekarang ni? Supaya kita sarankan. So saya sarankan dalam segmen suara kita. InsyaAllah kita sebagai satu syarikat, kita sebagai juang saluran ini, kita cuba nak buatkan supaya juang ini dan menjadikan satu suara. Saya sarankan pejuang-pejuang, usahawan-usahawan semua masuk kepada Facebook, share dengan kawan-kawan, dapatkan suara ini. We need as many as we can untuk kita suarakan. InsyaAllah mana-mana kita boleh buat satu petition, satu surat kepada Perdana Menteri. Mungkin kita boleh ada session nak kumpulkan lagi. Siapa dapat ni, siapa tak dapat ni. Macam mana ni? Bila nak dapat ni? Berapa lama kita nak dapat ni? Tiap bulan, tiap hari dah tunggu sekarang. Bila kita berdepan dengan frontline, processing tak nampak macam tak ada cat ni. Macam mana? So saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan semua, businesses all ages, all races, everywhere you are, in Johor Bahru, in Kedah, in Perlis, in Sabah, in Sarawak. Let's try to do something. This is idea daripada Juang TV. Let's try to do something and rise and dari segi untuk highlightkan kita punya opinion kepada kerajaan dalam cara yang betul untuk mengemukakan realiti ini supaya kita boleh, kerajaan dapatlah menyalurkan ini secepat mungkin. Kerana usahawan-usahawan, this every day matters, every week matters, every month matters. Seumpama kita di hospital COVID, hospital, businesses sekarang ni dekat rumah. Semua tengah sakit sekarang ni. Semua usahawan-usahawan kalau kita buatkan gambaran sekarang, semua tengah life support sekarang.
Semua usahawan ada life support sekarang. Tengah tunggu sekarang ni kerajaan punya program prihatin nak sampai. Lambat sampai habis. Berapa banyak dah habis dah. Berapa banyak boleh tahan lagi. Kita berdepan dengan satu economic potential catastrophic. Kita berdepan dengan satu keadaan ekonomi world global recession. It is unprecedented. There is a possibility for this to be catastrophic. We need to increase the confidence of usahawan-usahawan. Kita perlu meningkatkan confidence usahawan-usahawan kita, peniaga-peniaga kita, pembekal-pembekal kita, supplier-supplier kita, manufacturer kita, retailer kita, service provider kita, restoran-restoran dan sebagainya. Yang buat kerja kat rumah, yang buat bisnes daripada Facebook. Kita perlu kekalkan confidence ini because semua sekarang, kesemuanya dalam life support system sekarang. Saya macam kita ni kan, anda juga. Anda tengok kat rumah, saya dekat sini. Sebenarnya kita ada oksigen ni sekarang ni. Sekarang ni kita sekarang tengah pasang oksigen. Tengah macam ni lah. Tit, 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 tit. Itulah. That is reality. Ada orang 5 pekerja, ada orang 2 pekerja, ada orang 20 pekerja, ada orang 300 pekerja. Kita dan keluarga kita dan pekerja-pekerja kita. Ini masalah kita. Ini cabaran kita. So kita harap kerajaan dapatlah menyalurkan secepat mungkin tuan-tuan dan puan-puan. Tapi apa kita boleh buat? Juang TV sarankan ini. Bersatu, keluarkan kita punya, masukkan dalam kita punya Facebook, ada kita punya questionnaire, register dalam Juang. Nanti kita akan ada lagi pengumpulan lagi banyak untuk kita suarakan pendapat, siapa dah dapat, siapa tak dapat, macam mana nak dapat. Pasal nanti bila kalau semua tukang-tukang salur ni kata dah dapat dah, tapi ni aku ada 40,000 tak dapat lagi, tolonglah. Kena bagi dengan cepat, insya-Allah. Di situlah saya harapkan program ini akan berterusan. Kita berharap insya-Allah we will try our best. We will do the best we can. So saya sarankan semua kepada pendengar-pendengar, usahawan-usahawan, businesses, wherever where you are, what race you are, kita satu sekarang ini. Kita semua dalam satu bakul, dalam satu lori, dalam satu bahtera, dalam satu kapal. Semua kita tu ada oksigen, sebelah tit. Life support sekarang ini. Business support system. Kita perlukan bantuan yang kerajaan telah putuskan untuk kita dapat. Alhamdulillah, kerajaan telah putuskan. Tapi kalau tak dapat, kalau sampai lambat, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, beratus, beribu-ribu akan habis. Dan ini akan jadi lagi satu suasana yang lebih teruk lagi tuan-tuan dan puan-puan. Ekonomi dan sebagainya, pekerja, unemployment tinggi. Kita perlukan ini. So saya harapkan semua boleh tengok, boleh lihat, boleh masukkan dalam kita punya Juang dan sampaikan kepada rakan-rakan anda. Let's do this. Right? Sebagai usahawan kita cuba dan tidak putus mencuba. Tapi kita kena beradab, kita kena berhemah. Tidak boleh kita marah-marah, jerit-jerit, tuduh-tuduh, fitnah-fitnah. Tidak mau. We don't want to do this. Kita tidak mahu buat sebegini. Kita nak highlightkan hakikatnya yang sebenar-benarnya berlaku supaya pihak atasan, pihak kerajaan boleh tahu sebenarnya ini yang berlaku. Mungkin pihak kerajaan boleh fikirkan macam-macam cara lagi untuk pastikan penyaluran itu. Dan saya cakap ini bukan berdasarkan kepada main tembak aja. Pergi tengok negeri lain. Kerajaan pun boleh tengok negara-negara lain having challenges and problems untuk sampaikan loan ini. Kita faham. Tetapi mungkin kerajaan kita boleh buat lebih lagi untuk salurkan ini dengan lebih cepat. Pasal keadaan sekarang ni kritikal. Alhamdulillah. Sekarang ni, 4 segmen suara kita dah habis. Boleh relax sikit. Tarik nafas. Untuk kita punya segmen kita yang terakhir, is just segmen of kita punya motivasi. Saya harap sebagai penutup dia tuan-tuan dan puan-puan, walau apa pun berlaku, no matter what happen, we have to keep calm. Kita kena teruskan kita punya positivity. Walaupun susah nak teruskan kita punya positivity, kita kena cari jalan tuan-tuan dan puan-puan. Cari jalan tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap pejuang-pejuang semua, usahawan semua dah fokus juga. Cuba fokus dengan dia punya planning. Cuba get yourself busy. Make your preparation for your loan.
for your bantuan, buat you punya paperwork di rumah. Kita kena cuba ya. We have to try to maintain our sanity at a time where everything is insane. Kita kena cuba dan cuba fokuskan diri kita. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Penentunya kita sebagai usahawan Islam, penentunya adalah ketentuan Allah. Berpeganglah hanya kepada itu tuan-tuan dan puan-puan. Berpayunglah hanya kepada itu tuan-tuan dan puan-puan. Gunakan masa yang ada ini, gunakan kesedihan yang ada. Saya pasti banyak rakan-rakan saya tengah sedih sekarang ini. Sedih melihat kepada kebarangkalian segala penat lelahnya, segala pelaburannya, segala duitnya, segala future-nya berdepan dengan satu kemusnahan. Ini satu reality dia. We are all feeling this. Banyak kita yang tengah sedih sekarang ni, yang tengah frust sekarang ni. Fokus. Cuba fokus. Memang susah. Cakap senang, bikin susah. Memanglah. Apa nak buat kan? Ini reality. Tapi, cuba maintainkan fokus anda. Berpeganglah hanya kepada Allah. Ketentuan Allah. Gunakan masa dan ada yang ada sekarang ni kesedihan untuk beribadah. Bercakap dengan Allah. Meminta dengan Allah. Merayu dengan Allah. Merintih dengan Allah. Pagi, petang, siang, malam. Gunakan tuan-tuan perempuan. Rugi kalau kita tak gunakan sekarang. Gunakanlah. Memang saya nak macam lecture. Bukan. Saya ni lecture diri saya terlebih dulu sekali. Dan saya berpesan-pesan kepada rakan-rakan seperjuangan semua. Gunakanlah masa ini. Waktu ada. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, sembahyang malam. Baca Quran. Mintalah. Mintalah kepada tempat yang sentiasa mendengar. Teruslah berada di pintu harapan itu walaupun kita merangkak, walaupun kita menangis, walaupun kita merayu. Teruskan walaupun tak boleh berdiri, duduk, macam-macam. Jangan keluar daripada pintu harapan Allah itu. Jangan turun daripada pintu harapan itu. Pegang erat-erat, gigit kuat-kuat. We have to. Allah boleh menyelamatkan kita semua tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa rakan-rakan kita semua boleh yakin dan percaya ini. Yang ada kuasa untuk menyelamatkan kita Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Berpeganglah. Semua orang faham itu Allah ada kuasa itu. Semua orang faham. Tapi yakinkanlah diri anda sendiri bahawa Allah akan selamatkan saya, selamatkan anda, selamatkan anda, selamatkan anda. InsyaAllah. Kenapa tidak tuan-tuan dan puan? Kenapa tidak? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pemurah, maha pengasih, maha penolong. Kenapa tidak? Berpeganglah kepada ini. Tak kira bisnes kita kat mana pun. Tak kira nombor kita teruk macam mana pun. Duit dah nak habis macam mana pun. Tak kira. Pegang saja. Pegang, gigit, genggam. Erat-erat tuan-tuan dan puan-puan. This is the only place. Satu-satunya tempat memberikan kita ketenangan di dalam keadaan porak-peranda ini. Satu tempat yang memberikan kita ketenangan, tuan-tuan dan puan-puan. Bagi kita steady, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam keadaan memang bergeloncak, naik turun. Setiap hari bergelora atas dan bawah. Berpeganglah. Bercakaplah. Merayulah. Berdoalah kita. Mudah-mudahan juga Juang TV antara kita dan rakan-rakan semua dengar ni. Jadikanlah mudah-mudahan kita di perkumpulan yang semua mendengar, yang semua berharap yang baik, yang semua berdoa. Jadikanlah kita punya session Juang TV ni, session kita meminta kepada Allah. Fokus, lawan perasaan, lawan negativiti. Kena lawan, kena perang dengan negativiti. Perang dengan kelemahan. Perang untuk jadi lebih baik. Kita kena buat tuan-tuan dan puan. Itulah yang kita boleh buat. Kita hanya boleh buat apa kita boleh buat. Inilah dia apa kita boleh buat. Walaupun keadaan kita memang susah nak buat, susah nak positif, kita kena cuba. Kita kena cuba dan cuba. Cuba pagi tak dapat, cuba petang. Cuba petang tak dapat, cuba malam. Cuba malam tak dapat, cuba tengah malam. Dan tengah malam tak dapat, besok pagi cuba lagi. Cuba tingkatkan ibadah. Solat bersama jemaah dengan keluarga. Baca Quran maghrib, subuh. Baca zikir dan sebagainya. Kita cuba. Right? Ada soalan ke pasal saya tak nampak soalan di sana. Pasal tak nampak soalan di situ. Banyak kekangan. Tunggu tuan-tuan puan. Ini kita baru first day kita buat ini. So kita tak nampak lagi. So saya pergi dekatkan kamera sikit tengok baca.
Banyak sangat kekangan dan peraturan pihak bank. Bantulah PKS usahawan seluruh Malaysia. Betul. Di siapa sini saya tak nampak. Boleh saya tanya tim saya di sini. Boleh WhatsApp kan tak? Itu soalan sekarang. Nah, betul. Saya setuju. Di sinilah masuk juang, kita kumpulkan. Kita kena bagi dia orang dengar. Kita cakap seorang-seorang orang tak mau dengar. SME ni macam tu lah. Macam kita tak biasa. Kita jumpa kerajaan sini tak mau dengar. Yalah, kita ni memang selalu ditolak. Kiri, kanan, atas, bawah. Siapa yang berniaga, dia faham lah benda ni. Siapa yang kontraktor, dia faham lah benda ni. Siapa yang berniaga dengan kerajaan dan sebagainya, dengan GLC, faham lah benda ni. Semua orang faham benda ni. Siapa nak dengar suara kita? Kalau satu tak mau dengar. Kalau ramai, insya-Allah dia akan dengar punya. Betul. Tu satu poin yang betul, yang bagus, yang cantik. Memang. Kita harap dia boleh bantu. Tapi kita tak boleh biarkan hanya kepada ekonomi saja. Syarikat-syarikat yang besar diputuskan atas dasar ekonomi dia. Atas dasar balance sheet dia. Atas dasar keuntungan dia. Takkan dia yang putuskan siapa hidup, siapa mati. Kita tak boleh. Kita kena bersuara sekarang. Kita kena berkumpul sekarang. Dan insya-Allah, kerajaan kalau tahu yang sebenar-benar dia, kerajaan tidak akan biarkan. Saya pasti kerajaan tidak akan. Tidak ada satu kerajaan di mana-mana negara pun yang akan biarkan. Kita tengok kepada UK. Berapa kali dia dah cakap pasal benda ni. Dia panggil bank, dia panggil. Dia kata mudahkan, permudahkan. Dah dapat dah. Ada negara, dia punya kontraktor dah dapat dah. Dia punya bisnes dah dapat dah. Kita tak dapat lagi. Saya tak tahu kalau ada dapat, sila ketengahkan. Yang dikatakan semalam oleh SME Association Malaysia, 1,000 lebih dah approve, tapi dah approve tak dapat lagi. Macam mana tu? Tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kerajaan dah putuskan, kita kena dapatkanlah. Memang ada masalah sebagainya, tetapi kita tidak boleh biarkan hanya kepada pihak ketiga yang berada di atas awang-awangan di besar-besar bangunan, putuskan, kau tunggulah, kau tunggu. Kan? Contoh daripada Aliruddin Ahmad. Betul. Kerajaan patut monitor rangkaian dan sistem diperbaiki. Betul. Kerajaan perlu tahu dari kita sekarang, Encik Aliruddin. Kerajaan kena tahu. Supaya kita kena highlightkan sekarang. Pasal kerajaan kadang-kadang dia dengar daripada siapa? Daripada siapa kerajaan dengar sekarang? Kerajaan dapat keadaan daripada siapa? Kerajaan tanya siapa? Tanya bank. Tanya bank memang habislah kita. Bank akan cakap tengah buat, tengah proses, banyak orang dah bagi. Tapi kita kat bawah ni menjerit-jerit. Kita kena bersatu sekarang, Cik Aliruddin. Kita kena kumpulkan sekarang kita punya pendapat bersama-sama. Kita kena ketengahkan untuk buat satu petition, satu surat. Kita ketengahkan kepada kerajaan atau kita ketengahkan kepada Agong. Daripada Duli Yang Mulia. Yang di-Pertuan Agong. Kita boleh kedepankan. Kenapa tidak? Kita boleh buat. Why not? Di sini kita punya juang tengah nak buat sekarang ni. Satu petition kepada Perdana Menteri dan juga why not kepada Agong. Kita highlightkan. Dia tak tahu. Dia dengar cakap siapa? Dengar cakap orang yang bukan usahawan ke? Yang bukan dan menjerit-jerit kat bawah ni. Dia kena highlightkan. Negara-negara lain pun ada masalah ini. Tapi negara kita lagi susah lah. Pasal penyalur dia tidak banyak. Bank-bank tak banyak. Macam mana sekarang? So kita bagus, Encik Aliruddin. Satu pendapat yang bagus. Kita kena kumpulkan sekarang. Kita kena kumpulkan sekarang. Dalam juang, share dengan kawan-kawan. Kita cubalah. Let's try and do something. Juang TV di sini kita nak buat. Ketengahkan dengan cara yang berhemah, beradab, teratur dan sebagainya. Tak mau fitnah orang. Tak mau fitnah orang. Betul. Sebab saya nampak package 200 bilion ni lebih menjurus kepada syarikat besar. Betul. Syarikat besar ada, kecil ada sepatutnya. Program yang ada 75,000 ada. 1 juta ada. Dan lebih pun ada. Kita nak menengahkan sekarang. Bagaimanakah cara kerajaan nak salurkan dengan lebih baik lagi? Pasal kita amat-amat risau dan resah. Boleh tak kita mendapat ini? Jadi, saya wawarkan, saya sarankan kepada semua usahawan-usahawan sekarang ini. Now is the time to act. Ini masa untuk kita bersama-sama bersatu. Untuk kita ketengahkan kita punya kedudukan, kita punya situasi yang sebenar-benar dia kepada pihak kerajaan.
kepada, mungkin boleh kepada Agong juga, kepada Yang di-Pertuan Agong. Kita boleh keluarkan, kumpulkan sekarang. They must know what is really happening here. Kita kena bagi kita kena ketengahkan ini supaya kita punya ketua-ketua, kita punya leader of kerajaan tahu. Diorang mungkin tak tahu. Diorang mungkin diberitahu lain. Diorang mungkin cakap tengah cuba, tengah buat. Tapi sekarang kritikal macam ni tak boleh tengah cuba, tengah buat. Kena buat sampai dapat. Mungkin diorang tak tahu. So di sinilah kita punya juang, kita nak cuba sebarkan. Kita nak cuba sharekan. Kumpulkan. Every one of you yang dengar sini walaupun 3, 5, 10, 20. Saya harap anda sharekan. Setiap orang daripada anda merupakan ejen-ejen pejuang. Merupakan pejuang-pejuang. Kumpulkan dalam kita punya website ini. Dalam kita punya Juang FB ini. Kumpulkan. Kita nak suarakan pendapat kita kepada kerajaan secepat mungkin. Kita perlukan ini. Saya harap setiap daripada anda yang melihat ini akan sebarkan. Nanti Monday kita akan setiap hari kita akan cuba kumpulkan dengan sebanyak mungkin untuk kita bertukar pendapat. Siapa dah dapat, siapa tak dapat lagi. Apa cerita dia? Macam mana nak dapat? Ada kesaluran lain. Supaya suara-suara kita tak tenggelam, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang suara-suara kita tenggelam. Suara kita hanya sebagai seorang yang bising, yang menyingit macam nyamuk kan. Pap. Kira nyamuk lah sekarang ni kita ni. Cakap banyak, cakap komplain. Tapi kalau kita bersatu, tuan-tuan dan puan-puan, jikalau kita bersama-sama ketengahkan kepada kerajaan, insya-Allah dia mesti dengar punya kerajaan prihatin, pakej prihatin, tapi memang betul kerajaan prihatin. Tidak ada kerajaan di mana-mana negara pun yang membiarkan orang dia mati. Membiarkan SME dia terbungkus. Tidak ada. Tapi mungkin kerajaan tidak tahu perkara yang sebenar-benarnya. Lebih-lebih lagi kepada kita usahawan di sini. Enterprise yang kecil sebagainya. So, kita kena highlightkan. Kita kena highlightkan. So, saya harap kita ada video ke, Najib? Untuk kita tunjukkan. Kita ada satu video selepas ini sebagai pengakhir kata, tuan-tuan dan puan-puan. Gather your resources. The fight is just begun. Perjuangan kita baru bermula, tuan-tuan dan puan-puan. The fight has just begun. Kalau kita cakap ting-ting main bola tu baru start 1 minit. Kalau kita boxing baru first round nak start. First round kena lasik, tak apa, second round ada. The fight has just begun. Perjuangan kita baru bermula, tuan-tuan dan puan-puan. Don't give up yet. Jangan putus asa lagi. Teruskan kepada pelancaran anda. Gunakanlah medium ini, kita ada Juang TV untuk kita suarakan pendapat kita. Ini untuk kita bersama. InsyaAllah kalau kita dapat pinjaman itu, kita boleh bernafas. Teruskan perjuangan anda, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita di Juang TV akan keluarkan motivation, akan keluarkan juga latihan dan sebagainya. Tengoklah kita punya YouTube dan Facebook itu dan berilah kita recommendation bagaimana cara dia untuk kita share bersama, latih lagi banyak. Kita akan cuba insyaAllah. But do not give up yet. Do not give up yet. Walaupun kita berniaga dalam Facebook, berniaga dekat ada kedai, saya faham retailer susah. Indah khabar, senang cakap. Saya tidak mau memperkecilkan saya sebagai usahawan sendiri. Memang kita selama banyak marah bila orang memperkecilkan kita punya ujian. So, ini tidak memperkecilkan. Kita nak cuba sedaya upaya. Do not give up yet, tuan-tuan dan puan. Teruskan kita punya perjuangan. InsyaAllah, kita akan terus kembali dalam segmen kita hari Isnin nanti. Kumpulkan rakan-rakan anda. Kumpulkan kawan-kawan anda. Kita juga akan share dari segi pelbagai cara untuk kita berniaga dari rumah. Untuk menggunakan digital dan sebagainya. Kita akan share dari segi untuk kita buat business plan. Siapa nak buat business plan tu kita akan sharekan cara-cara dan sebagainya. Kita akan cuba. Kita akan cuba insya-Allah, tuan-tuan dan puan. So saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juang, setiap langkah adalah perjuangan kita insya-Allah. Not time to give up yet, tuan-tuan dan puan. Fight baru bermula. InsyaAllah. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Terima kasih insyaAllah. We have this last video untuk kita share dengan bersama anda. Kita akan berjumpa lagi insyaAllah di minggu hadapan. Bawa tenang. Gather your focus. Jangan lupa ibadah kita. Jangan lupa ibadah kita. Berayu kepada Allah insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jalan yang kita pilih ini, jalan yang penuh dengan cabaran. Kehidupan kita sebagai usahawan, kita tak nak susahkan orang. Bebanan ini kita tanggung. There is time, there is hope. You have a chance, we can do it. Kau boleh buat benda ni, kau boleh lepas punya. Teruskan keyakinan kita. InsyaAllah. Cakap dengan orang bukan berniaga ni, kita boleh cerita pun kita macam tak puas lah.